dia dapat, nikmat cerah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita Ramadan Al-Mubarak, dan sedar tak sedar hari ini kita dah masuk ke 18 Ramadan, dan begitulah kehidupan kita ni, sedar tak sedar habis Ramadan, sedar tak sedar dah raya dah, ya. Hari itu kita duduk tunggu bila Ramadan masuk saja satu Ramadan, sedar dah separuh dah. Dan begitulah kehidupan kita ni, tuan-tuan, akan sentiasa terlalai, terlupa. Para ulama telah menulis para masyayikh, para ulama sebelum kita, mereka menunggu dan membuat persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan sittata ashhurin, 6 bulan sebelum mereka buat persediaan untuk mengharungi Ramadan. 6 bulan duk fokus bila Ramadan nak datang, duk plan apa aku nak buat, amalan apa yang nak aku lakukan, Quran berapa juz aku nak habiskan. Kemudian selepas berlalunya Ramadan, wasittatu ashhurin akhar, 6 bulan selepas itu pula mereka duduk doa pula pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sepanjang Ramadan amalan aku, sunat aku, nawafil aku, Quran aku, tilawat aku, muraqabah aku, tahajud aku, ya Allah kau kabul, kau terimalah ya Allah. 6 bulan duduk munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan di sisi ulama kita dalam menghadapi Ramadan. Adapun kita ni persiapan juga, persiapan menghadapi raya. Raya nak dekat, duk bilang berapa hari lagi nak beli Ramadan, nak raya dekat ni. Baju Melayu tak beli lagi ni, baju kurung tak beli lagi ni. Yang dah ada baju tahun lepas bulan bintang tak ada lagi ni. Duk main tu je kita ni. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali karamallahu
wajhah. Dia berkata, kalaulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengazabkan umat ini, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak kurniakan Ramadan kepada mereka. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala kurniakan Ramadan kepada umat ini, itu menandakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengampunkan, ingin maghfirah, ampunkan dosa umat ini. Jadi Ramadan ini merupakan bulan maghfirah. Allah kurniakan Ramadan ini nak jadikan alasan, bahana, bahasa Urdu dia panggil bahana, alasan untuk Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita. Yusuf alaihissalam, seorang nabi, tuan-tuan tahu Yusuf alaihissalam, beliau mimpi ra'aitu ahada asyara kawkaban. Beliau mempunyai 11 adik-beradik. Ahada asyara kawkaban, 11 adik-beradik, termasuk Bunyamin alaihissalam, dan termasuk beliau 12 orang. Maka walaupun adik-beradik beliau pada satu ketika dan tahap telah melakukan fusuk dan fujur, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi disebabkan Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa 11 adik-beradiknya yang lain. Demikian ulama kata, walaupun 11 bulan sebelum ini, Sya'ban dengan Safar, Muharram, kita lalai, kita buat maksiat pada Allah, kita tak ingat Allah. Mudah-mudahan 1 bulan pada bulan Ramadan ini kita tawajuh, kita fokus, kita buat amalan, kita tarawih, kita qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita pada 11 bulan selain pada bulan Ramadan. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana tibanya bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambah, ataupun bahasa kita, topak 3 perkara, 3 amalan. Amalan hodok buat dah, tapi bila mari Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tambahkan lagi 3 perkara. Pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tambah di dalam ibadah. Nabi akan perbanyakkan amalan-amalan nawafilnya, Al-Qurannya, tilawatnya, tahajudnya dan sebagainya. Nabi perkemahkan kain sarungnya. Orang Kelantan panggil cawak kote. Pemasuk bersungguh-sungguh dalam ibadah bila masuknya Ramadan. Sedangkan pada bulan lain pun Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadah, sehingga dalam hadis menyebut hatta tawaramat qadamah, sehingga bengkak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mari bulan Ramadan, Nabi panjang lagi tahajud, bersungguh lagi. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan topak, akan tambah pada apa? Pada khuruj fi sabilillah, dengan khuruj harta dia, belanja dia, sedekah khairat dia, zakat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tambah. Nabi akan panjangkan tangan. Bahasa kita panjang tangan mencuri, bahasa Arab panjang tangan maknanya Nabi perbanyakkan sedekah. Kita kalau sebelum ini RM2 sekali datang ke jemaah, bulan puasa ni kita tambahlah RM10, RM20, RM50. Bulan lain rasa kedekut, rasa takut hilang harta, bulan ini kita top up. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan munajatnya, doanya pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ad-du'a mukhuz ibadah. Doa itu adalah otak pada ibadah. Munajat pada Allah Ta'ala. Satu doa, satu baca doa, dua perkara berlainan. Baca doa, setengah-setengah imam kita baca doa, Allahumma itu baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu baca doa. Hadrat Maulana Tariq Jamil, seorang ulama di Pakistan, dia kata, aku faham maksud berdoa pada Allah Ta'ala bila mana ayah aku meninggal, aku jadi imam, lepas tu aku berdoa. Waktu itu aku baru rasa hakikat minta doa pada Allah Ta'ala. Bila ayah sendiri meninggal, minta, ya Allah ampun dosa ayah aku, banyak mana dosa, minta.
Jadi satu baca doa, satu minta doa. Yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala adalah ud'uni astajib lakum. Minta doa padaku, minta serulah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan doa. Jadi pada bulan Ramadan, Nabi besar Muhammad Mustafa wa Ahmad Mujtaba sallallahu alaihi wasallam akan perbanyakkan doa dan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun untuk ittiba' baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena banyak doa dan banyak munajat. Duduk seorang-seorang muraqabah, berdialog, monolog dalam hati kita, ya Allah, aku ni 17 Ramadan dah ni, ya Allah, Quran tak habis lagi ni. Itu berdialog, monolog dalam hati dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menambahkan tawajuh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu wa taala, pagi ni, hari Sabtu ni, hujung minggu ni, insya-Allah sebelum pada isyraq ni, saya akan menghabiskan tajuk kita hari ni adalah Nuzulul Al-Quran dan Ramadan. Tapi saya nak ulaskan lebih dari sini adalah 10 ataupun 12 alasan maghfirah, alasan keampunan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita pada bulan Ramadan. Kita akan habiskan 12 ni, insya-Allah. InsyaAllah laju-laju, jangan bimbang. Kita tak ada nak pergi kedai kopi mana dah kan, kedai mamak dah tutup semua ni. Alasan yang pertama Allah Ta'ala nak bagi maghfirah kepada kita pada bulan Ramadan ini, pertamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat segala syaitan laknatullah, dan mereka tidak diberi kebebasan seperti mana bebasnya mereka di luar Ramadan. Ini tanda Allah nak ampun dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Jibril alaihissalam. Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, kamu pergi dan banyak mana syaitan yang melampau, kamu ikat mereka dan jangan biarkan mereka bebas. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan alasan yang Allah Ta'ala nak ampun kita. Kita tengok tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dunia ni, kalau kawan kita bergaduh dengan orang lain, kita baik dengan kawan kita tadi. Jadi bila kita nampak kawan kita dah tengah bergaduh, ini cerita orang-orang ni lah, maka kita, apa kita buat? Kita backup kawan kita, kita serang musuh kawan kita tadi. Pertama sekali kita ikat tangan dia, kita ikat tangan dia ke belakang supaya dia tak boleh buat apa, supaya kawan kita tadi menang. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala nak memudahkan kita menjalani, mengharungi pada bulan Ramadan ini, supaya kita mudah nak tarawihnya, mudah nak qiyamul lailnya, mudah nak tilawatnya, mudah nak sedekahnya. Allah Ta'ala ikat musuh kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu itu adalah musuh yang nyata. Fattakhizuhu aduwwa. Anggaplah, peganglah syaitan itu sebagai musuh kamu. Jadi bila musuh kita Allah Ta'ala dah ikat tangan dah, Allah Ta'ala dah mudah dah ikat dah, dia tak bebas, tak banyak mana masa dah nak tipu, nak berdaya kita, nak noda kita, maka mudahlah kita untuk menjalani ibadat sepanjang Ramadan ini. Jadi kalau kita duduk malas lagi, kita duduk lalai lagi, itu bukan masalah musuh syaitan dah, itu masalah musuh nombor 2 duduk dalam diri kita. Itu musuh apa tu? Itu nafs. Inna kaida syaitanu dha'ifah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu tipu daya yang lemah, Allah Ta'ala kata. Tapi nafsu yang ada dalam diri Zulaikha tu, bila dia nak menoda Yusuf, Allah Ta'ala kata, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya nafsu itu adalah tipu daya yang azim, tipu daya yang besar. Ulama bagi tahu bagaimana kita nak kita ni diserang syaitan ke diserang nafsu. Kita ni banyak musuh kan. Kita ni kadang-kadang kita ni digoda oleh siapa? Syaitan ke tipu kita ataupun nafsu yang tipu kita. Jadi ulama bagi tips kepada kita, kenapa dua-dua maksud musuh kita ni dia punya maksud berlainan. Maksud syaitan adalah supaya dia nodai kita, tipu kita, supaya kita ni sama-sama dia, na'udzubillah, dibakar dalam api neraka Allah Ta'ala. Ini visi dan misi syaitan laknatullah. Adapun misi nafsu, dia bukan semata-mata itu. Nafsu, dia noda kita, dia tipu kita. Misi dan visi nafsu adalah litalazzus. Apa maksud talazzus?
nak bersedap-sedap. Nafsu ni dia suka bersedap-sedap. Itu disebabkan misi dan visi berbeza, maka mudahlah kita nak cam. Kalau mari was-was dalam hati kita nak buat satu maksiat, nak buat satu maksiat, maka contoh orang lelaki ni, maksiat yang payah nak jaga adalah jaga mata. Keluar Putrajaya ni, tengok perempuan Cina lalu depan kita pakai skirt, maka nafsu mari perasaan was-was nak tengok. Maka bila kita tahan, Allah Ta'ala kata kullil mu'minina yaghudduna min absar, kata kepada orang mukmin, tundukkan pandangan kamu bila melihat wanita bukan mahram, jaga kemaluan kamu. Maka kita tunduk, cuba nak elakkan. Maka dia pun mari perasaan, tak apalah, kamu buat option lain lah. Kamu duduk kedai kopi, kedai mamak, nanti kamu mengumpat pula. Bila tiba masa nak mengumpat, kita lawan tak nak mengumpat, dia mari option lain. Bila dia mari buka option A, option B, plan C, itu makna itu tipu daya syaitan. Akan tetapi kalau mari was-was nak buat satu maksiat, kita tahan, kita elak, tak boleh. Dia kata nak tengok juga. Kalau bab perempuan tadi, kita cuba nak tutup mata, tapi dia mari kata nak tengok juga. Walaupun nampak option lain, kata aku nak tengok juga. Itu makna tipu daya daripada siapa? Nafsu ni, selagi mana dia nak benda tadi, selagi tak dapat, selagi itulah dia duk tekan kita, duk push kita, duk goda kita. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu ni dia menyuruh kita buat perkara yang buruk. Dia suka bersedap-sedap, dia suka senang lena. Kita tengok lepas ayam, Assalamualaikum, nafsu nak apa? Nafsu kata duduk belakang, duduk sela lendik saja dah. Tak suka duduk atahiyat lama-lama ni. Dia suka duduk relax, nafsu ni. Dia tak suka mujahadah. Tuan-tuan. Jadi bila mana syaitan, musuh utama kita, Allah Ta'ala dah ikat pada bulan Ramadan, itu tandanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ampun, nak maghfirah kita. Tuan-tuan, atas dunia ni bila kita tanam satu biji tunas, satu bijian musangking ke apa, jadi kalau 100 biji kita tanam, contoh, dia bukan 100 yang hidup. Ada setengah biji tadi yang kita tanam, dia kena bakteria, kena virus. Mungkin 10 saja, atau mungkin separuh saja. Jadi demikian juga benih amal yang kita lakukan tu, bukan semuanya. Mungkin ada kurang cacat celanya dari segi ikhlas, dari segi amalan sunnah, di-reject oleh Allah Ta'ala. Tinggallah kata separuh lagi. Jadi kalau separuh lagi amalan tu, bulan Ramadan, Allah Ta'ala dah ikat dah syaitan, nafsu dah kurang sikit, insya-Allah ini merupakan alasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ampun dosa kita. Allah Ta'ala nak terima amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Jadi alasan pertama Allah Ta'ala nak maghfirah, nak ampun dosa kita pada bulan Ramadan, dalilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ikat para syaitan ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Allah Ta'ala nak bagi maghfirah, keampunan kita pada bulan Ramadan, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambahkan rate ajar dan pahala. Pahala Allah Ta'ala lipat kali gandakan. Itu tandanya Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Kalau dalam bulan biasa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan kebaikan, baginya diberi asyara amsalha, 10 kali lipat. Buat satu kebaikan 10 kali lipat. Kemudian di tempat lain Allah Ta'ala sebut kamathali jannatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada amalan yang mana bila kita buat, ganjarannya seperti mana satu biji benih, yang mana daripada benih tadi tumbuh pula 7 tangkai, dan setiap satu tangkai tumbuh pula mi'atu habbah, ada 100 biji. Maka 100 kali 7 tangkai jadi 700. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada amalan Allah Ta'ala gandakan dengan 700,000. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada setengah amalan yang mana Allah Ta'ala lipat kali gandakan bighairi hisab, tanpa hisab, tak boleh nak kira. Malaikat tak boleh nak calculate, tak boleh.
tanpa hisab, tak boleh nak kira. Khususnya mereka yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan yang mana satu orang itu yang membuat amalan, baik puasanya, baik apa itu tilawatnya, Qurannya, tahajudnya, qiyamul lailnya, apa saja amalan yang dibuat yang sunat, Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan. Sunat dia jadi darjah wajib. Sunat jadi wajib. Yang wajib, amalan yang wajib, hak wajib dah Allah taala wajib kepada kita, Allah taala ganjarkan 70 kali lipat pula. Sebut tuan-tuan, subhanallah. Hari ni kalau kita pergi mall ke mana, dia tulis 70%. Oh, kita masya-Allah. Tapi bila Allah taala offer 70 kali lipat, itu makna kita sakit tu. Kita sakit. Sakit rohani, kita tak nampak. Ihtisab kita tak ada. Apa maksud ihtisab? Kita gambarkan ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi. Para sahabat bila dengar fadilat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi, mereka masya-Allah, subhanallah, besarnya ganjaran Allah. Kemudian kalau pada bulan Ramadan, mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Kashful Ghummah, dia kata kalau satu orang itu melakukan iktikaf pada bulan Ramadan dengan penuh ikhlas dan adabnya, maka Allah Subhanahu wa taala bagi pahala dapat 2 kali umrah dan 2 kali haji. Melakukan iktikaf dengan ikhlas dan penuh adab, 2 kali umrah, 2 kali haji yang mabrur dan mabrurah. Subhanallah, Allah taala bagi pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran-ganjaran pahala, fadilat-fadilat yang Allah taala bagi kepada kita ini merupakan tanda alasan Allah nak ampun kita. Allah memang nak ampun kita, tapi Allah Ta'ala buat alasan-alasan. Tadi Allah Ta'ala ikat kepada syaitan. Yang kedua, Allah Ta'ala lipat kali gandakan. Wa yudha'afu liman yasha'. Allah Ta'ala lipat kali gandakan bagi orang yang Allah Ta'ala mahukan. Ringkas-ringkas saja saya nak sebut tuan-tuan. Benar poin-poin saja. Supaya kita dapat modal buat bekal sepanjang 15-16 hari lagi kita ada, insya-Allah. Nombor 3, alasan yang Allah Ta'ala nak ampun kita pada bulan Ramadan ini adalah tuan-tuan, pengkabulan khusus doa ketika iftari. Ketika buka puasa tu tuan-tuan, 5-10 minit sebelum buka puasa itu kita berdoa minta pada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala bagi pengkabulan yang khusus, penerimaan yang khusus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ketika mana kita nak buka puasa, iftar. Tuan-tuan, kita tengok atas dunia ni, misal perumpamaan analoginya, satu orang yang mana kalau dia nak suruh pasang mentol ke nak buat elektrik sikit rumah dia ada 2 jenis orang. Satu orang yang mana dia tak berapa pendapatan dia, B40 kan kalau kita ni. Maka sebelum nak pasang aircon ke, nak pasang elektrik ke, dia akan deal siap-siap. Okey, 2 biji aircon, nak pasang belah, satu di ruang tamu, satu di bilik. Okey, 2 biji aircon ni dengan pasang dengan plug dia apa semua, berapa tuan nak bagi? Dia kata 300 semua siap. Maka kita pun kata 300, tengok bajet kita, okeylah 300. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, orang yang banyak duit, T20 ke apa? Ke atas. Dia tak deal apa-apa dah. Dia kata mari rumah. Kamu pasang ni yang saya nak. Nanti kamu nak berapa, saya bagi. Bukan semua T20, itu T20 kedekut pun ada juga. Kadang-kadang yang T20 yang kedekut daripada orang biasa ni. Maka kamu nak berapa? Tak ada hal. Dia tengok, tak apalah, kita bagi. Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, dalam bab kita melakukan puasa bila Ramadan ni, Allah Subhanahu wa taala dia macam yang kedua tadi. Bukan nak bagi tahu Allah itu ada misal. Wala tatribu lillahi al-amthal. Allah Taala tak ada misal, perumpamaan, nak bagi analogi mudah, takribul fahamnya, memudahkan faham. Allah Subhanahu wa taala begitu juga. Kita buat amalan puasa ni sepanjang Ramadan, Allah Taala tak kata kamu puasa banyak ni tak. Kamu mintalah pada akhir iftar tu, bila nak buka puasa tu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bagi blank check. Buku cek kosong.
Jadi kamu tulislah berapa kamu nak cashkan berapa. 10,000 ke, 20,000 ke, ikut kamu. Maknanya sebelum buka puasa 5 minit, 10 minit tu kita nak minta pada Allah Ta'ala. Kita minta dengan bersungguh-sungguh, dengan adab, dengan ikhlas, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kabulkan doa kita. Jadi kalau 30 hari, 30 blank check yang Allah Ta'ala telah sediakan. Tahun ni mereka kata awal sikit 29 hari. Saya tak tahu lah. Jadi kurang, sepatutnya kita sedih. Bukan kita, ya dah kena dekat tak. Kita kena sedih sebab satu cek dah kurang. 29 cek kosong Allah Ta'ala bagi pada kita. Tetapi apa yang berlaku, kalau orang perempuan, waktu nak buka puasa itulah dia duduk sibuk nak hidang, nak goreng karipap, nak goreng martabak dan sebagainya. Yang lelaki pula duduk sibuk kat puasa Ramadan, tak habis lagi nak buka puasa. Ataupun duduk sibuk sembang. Kalau majlis buka puasa di masjid surau-surau, duduk sibuk sembang tu sembang. Ni politik pula tu. Macam-macam. Sedangkan Allah Ta'ala bagi buku cek kosong, kita nak tulis je berapa ribu kamu nak ni. Itu alasan yang ketiga, pengkabulan doa ketika iftari. Ini merupakan alasan ketiga Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Jadi sepatutnya waktu itulah kita minta doa maghfirah daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, banyak mana dosa aku, orang tua aku, adik-adik aku, anak isteri aku, semuanya engkau ampunlah. Minta segala hajat kita pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi keampunan kepada kita. Tuan-tuan, hari ini bab doa, tuan-tuan. Kalau misal kata seorang yang kita anggap dia seorang wali, seorang habib yang hebat, kita anggap dia, kemudian dia bagi amalan kepada kita. Dia kata, kamu baca doa bagian baca pada waktu sekian-sekian, insya-Allah doa kamu akan dikabul Allah Ta'ala. Maka bila sampai pada waktu tadi, kita pun baca amalan wirid wazifah yang dibagi oleh ulama tadi, kita pun bersungguh-sungguh doa baca dengan wazifah, dengan wiridnya. Kawan kita tengok, pelik kamu doa hari ni. Sungguhnya, fokusnya. Tuan-tuan, kenapa? Seorang wali Allah bagi tahu pada aku amalan macam ni, waktu mustajab macam ni aku pun buat waktu ni. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketua para wali, Sayyidul Mursalin, Muhammad Mustafa wa Ahmad Mujtaba sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada kita amalan yang mana kalau kamu minta doa pada Allah Ta'ala pada waktu sebelum buka puasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti dan pasti akan terima kabul segala doa kamu. Yang kita ni duduk sembang kiri kanan. Waktu itulah sibuk duduk tengok WhatsApp, grup ni, grup tu. Tuan-tuan, itu tipu daya. Syaitan dah tak ada dah. Tipu daya adab buruk kita lah. Itu adalah nombor 3, yakni pengkabulan doa pada waktu iftar. Itu merupakan alasan yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Kemudian tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam bab doa ni panjang lah kalau nak ulas. Kita nak ulas sikit-sikit saja. Nombor 4, apakah lagi alasan yang Allah Ta'ala nak ampun dosa kita? Nombor 4 adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta makhluk-makhluknya yang lain, yang mana kalau kata kita malas nak doa, waktu buka puasa tadi kata sibuk duk sembang, duk buat tu, orang perempuan duk sibuk goreng karipap dan sebagainya. Kalau kata kita malas pun begitu, Allah Ta'ala jadikan alasan lain. Allah Ta'ala ciptakan segala haiwan-haiwan, segala burung-burung yang berterbangan di udara, ikan-ikan di lautan, semut-semut serangga di lubang-lubang. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan untuk mendoakan maghfirah dan keampunan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kok tu pula Allah buat alasan. Allah memang nak ampun dosa kita. Allah Ta'ala buat pelbagai alasan. Kalau kita tak gunakan alasan-alasan tadi, maka siapa yang rugi? Kitalah yang rugi. Nombor 5, yang mana alasan yang Allah nak ampun kita disebut dalam hadis pada Ramadanul Mubarak. Ada satu malam, setiap malam yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lepaskan 1 juta. 100,000 kali 10 jadi berapa? 1 juta jiwa yang mana Allah bebaskan pada setiap malam. Yang mana kita tak boleh nak agak betapa ramainya Allah Ta'ala akan bebaskan jiwa-jiwa orang daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada setiap malam.
Dalam hadis yang lain menyebut pada 15 Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa hamba-hambanya banyak mana? Sebanyak bulu-bulu kambing Bani Qalb. Bani Qalb ni tuan-tuan, kasih Allah Subhanahu wa taala terkenal makruf sebagai satu kaum yang bela kambing. Setiap orang ada 100 ekor, 500 ekor, 1000 ekor kambing. Dan sekali mereka bawa pergi gembala kambing, sepanjang wadi di Mekah itu dipenuhi dengan kambing-kambing Bani Qalb. Hitam, kalau hitam-hitam semua. Lembah, 2 lembah itu dipenuhi dengan kambing. Orang yang mana berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan pada bulan setiap malam pada bulan Ramadan, khususnya pada 15 Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan jiwa-jiwa. Allah ampunkan segala dosa-dosa orang yang buat maksiat, buat dosa pada Allah taala. Banyak mana? Banyak sebanyak bulu-bulu kambing Bani Qalb. Jadi Allah taala buat alasan lagi. Buat dalil supaya Allah taala nak ampunkan dosa hamba-hamba dia. Jadi Allah taala bagi iklan pengampunan kepada dosa-dosa kita yang pasti kita kena buat alat, kita kena ambil peluang dosa apa itu yang Allah taala bagi pada kita tadi. Nombor 6. Nombor 6 ini special tuan-tuan. Allah taala bagi kepada kita alasan yang mana satu malam special, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan berapa tahun tuan-tuan? 83 tahun. Ada di sini umur 83 tahun? Okey, turun sikit, 73 tahun. Turun lagi 63 tahun. Ada ke mungkin? 53 tahun. Okey tuan-tuan, kalaulah kata umur kita 83 tahun tuan-tuan, satu malam saja kalau kita dapat pada malam Lailatul Qadar, amalannya lebih baik. Satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan bersama 83 tahun. Kita kalau hidup 83 tahun pun, kalau tolak tidur kita, pergi office kita, sembang kita, makan, berapa tahun saja yang tinggal. Tapi malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala anugerahkan satu malam yang mana kalau kita ibadat pada malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita amalan fadilat lebih baik pada 1000 bulan. Dan hikmah Allah Taala tak tetapkan Lailatul Qadar. Allah Taala tak kata malam ke-27 ke, malam 25 ke, malam akhir tak. Allah Taala kekalkan dalam mubham macam tu. Tidak tetapkan. Hikmahnya apa? Kalau Allah Taala letakkan, Allah Taala kata apa hadis Nabi SAW kata malam 27, maka kita mungkin malam-malam lain tidurlah. Malam 27 tu je duduk bantai. Itu hikmah dia. Tapi Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, nak mudahkan kita lagi, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil, khususnya pada 10 hari terakhir. Tapi tak semestinya tuan-tuan. Nabi SAW iktikaf pada awalnya, Nabi iktikaf pada awal 10, kadang-kadang pada pertengahan 10, walaupun dekat-dekat nak wafat, baginda Nabi SAW iktikaf pada 10 terakhir untuk mencari, di antaranya untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar juga merupakan alasan yang mana Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada kita alasan supaya Allah Taala nak ampunkan dosa kita. Kalau kita dapat satu malam daripada Lailatul Qadar itu, insya-Allah segala dosa-dosa kita selama ini, kelalaian kita selama ini, insya-Allah akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua untuk mendapat Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, disebut pada malam Lailatul Qadar itu tuan-tuan, 4 golongan manusia tidak akan diampun Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dapat Lailatul Qadar sekalipun, tapi 4 golongan manusia tidak akan diampun maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, orang yang minum arak dan seumpamanya, kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu arak. Orang yang minum arak. Ataupun apa saja minuman yang boleh memabukkan. Kalau ketum boleh mabuk, mabuk.
termasuk arak juga. Kalau benda lain itu memabukkan, itu juga akan jadi dia masuk dalam zumratul arak. Yang kedua, orang yang minum arak pertama. Yang kedua adalah orang yang mana, yang kedua adalah orang yang mendurhakai dua ibu bapa dia. Derhaka pada dua ibu bapa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqul lahum uff. Jangan sebut uff bahasa Arab. Bahasa kita ni kan. So beli gula, Hakim beli gula, sibuk bising lama itu ini, itu derhaka. Bukan makna boleh pijak kepala mak. Allah Ta'ala kata uff saja, maknanya boleh tampal. Maknanya itu aulia. Maknanya kalau uff pun tak boleh cakap, apatah lagi perbuatan yang lebih daripada itu. Jadi orang yang mendurhakai ibu bapa akan mana tidak diampun Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang mengqata' rahmi, memutuskan silaturahim. Silaturahim, tak bertegur siapa lebih daripada 3 hari. Tak bertegur siapa, tak bercakap dengan siapa. Sikit-sikit leh group, sikit-sikit leh group. Orang yang memutuskan tali silaturahmi juga akan tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, orang yang menyimpan perasaan dendam, kebencian kepada saudara Islamnya yang lain dalam hati dia. Dalam dada dia ada perasaan dendam, perasaan bughs, yakni benci kepada saudara Islam. Ini juga tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala jauhkan kita daripada 4 golongan ini. Dan di malam Lailatul Qadar tadi Allah Ta'ala akan hantar malaikat Jibril AS dan tentera-tenteranya pergi kepada setiap pelusuk bumi ini, dan malaikat-malaikat tadi akan mengampunkan doa-doa orang yang bangun pada Lailatul Qadar. Kita doa. Sebab itulah kalau kita nak cam Lailatul Qadar, di antaranya bila kita berdoa dia mari seriau, mudah nak menangis, angkat tangan je mengalir, berborak, berderai air mata. Itu tandanya ada malaikat bersama kita, dan malaikat tadi mengaminkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik pada kita untuk dapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar juga alasan yang keenam yang Allah Ta'ala nak ampunkan maghfirah dosa-dosa kita. Kemudian yang ketujuhnya, tuan-tuan, alasan yang ketujuh dalam Ramadan ini Allah Ta'ala nak ampun dosa kita, Allah Ta'ala anugerahkan malam terakhir itu, tuan-tuan. The last night, malam terakhir itu special, tuan-tuan, yang mana Allah Ta'ala bagi maghfirah yang lebih pada malam terakhir. Dalam hadis Nabi SAW menyebut daripada awal Ramadan sampai, kalau 30 Ramadan sampai 29 Ramadan, Allah Ta'ala membebaskan ramai jiwa-jiwa daripada api neraka Allah Ta'ala. Daripada 1 Ramadan sampai 29 Ramadan. Tapi pada 30 Ramadan banyak mana Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan jiwa-jiwa daripada neraka Allah Taala daripada 1 sampai 29 itu. Pada malam 30 itu, lebih daripada itu Allah Taala akan lepaskan jiwa-jiwa daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam terakhir Ramadan tu sepatutnya kita bangun beribadat, kita bangun berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala di antara ramai jiwa-jiwa yang Allah ampun, Allah Ta'ala bebaskan daripada api neraka itu, Allah masukkan kita daripada senarai orang yang terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malam terakhir ini juga, jadi tuan-tuan, adalah alasan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita ambil supaya kita dibebaskan daripada api neraka Allah Ta'ala, dan supaya Allah Ta'ala ampun dan maghfirah kita. Nak habis dah, tuan-tuan. Masuk isyarat. Nombor 9. Nombor 9 ni nombor 8, tuan-tuan. Tadi nombor 8 tu dia disebut Lailatul Jaizah lah. Malam raya kan. Lailatul Jaizah. Yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa yang menghidupkan malam pada malam terakhir ataupun malam Lailatul Jaizah, malam esoknya nak raya, maka Allah Ta'ala akan hidupkan hati orang tersebut di kala hati-hati manusia lain, hari di mana hati-hati mati semua. Jadi kalau kita nak hidupkan hati kita ni, kita bangun pada malam Lailatul Jaizah. Kita yang susah nak menangis waktu doa, kita yang susah nak menangis waktu baca Quran, kenapa hati kita mati? Maka cara kita nak hidupkan hati yang mati ni, kita bangun pada Lailatul Jaizah. Kalau boleh kita iktikaf di surau di masjid kita ni. Buat amalan.
InsyaAllah Allah Ta'ala akan hidupkan hati-hati kita. Azam insyaAllah tuan-tuan. Dia malam tu sibuk cari ketupat, malam tu sibuk cari baju raya je. Anak punya kasut tak siap lagi, itu ini, malam tu dia sibuknya orang kita. Sepatutnya kita iktikaf dalam masjid paling kurang pun pada malam terakhir Lailatul Jaizah. Nombor 9. Allahu Akbar. Allah Ta'ala buat alasan kepada kita tuan-tuan, pergi solat raya pun merupakan alasan untuk Allah ampunkan dosa kita. Yang mana pagi raya kita akan nampak orang berpusu-pusu pergi masjid, pergi surau, pakai pakaian yang cantik, daripada awal Ramadan lagi mereka cari baju raya mereka. Tak kira orang yang minum arak kan, orang yang buat maksiat ke begitu begini, semuanya datang ke idgah, yakni ke medan ataupun surau-surau masjid untuk menyempurnakan semayang hari raya. Walaupun Allah Ta'ala mengetahui isi-isi hati manusia, tetap Allah Ta'ala tanya malaikat, wahai malaikat, ni mereka berpusu ramai-ramai ni datang untuk apa? Mereka minta apa? Maka malaikat akan kata, mereka ini adalah pekerja-pekerja kamu ya Allah, dan hari ini adalah hari yang mana pekerja buruh-buruh akan diberi upah dan ganjarannya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya, jadi malaikat kata mereka berkumpul sini nak ambil upah masing-masing. Maka Allah Rabbul Izzat berkata, katakan kepada mereka, wala malaikat, qumu maghfuran lakum, bangkitlah kamu lepas kamu sembahyang sunat hari raya kan, qumu, bangkitlah kamu dalam keadaan maghfuran lakum, kamu diampunkan daripada segala dosa-dosa kamu. Hari raya merupakan alasan sebenarnya untuk Allah Ta'ala ampun kita. Bukan sekadar-sekadar nak seronok-seronok hari raya, dah habis puasa dah kita lega, tak. Itu adalah merupakan alasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun kita. Itu nombor 9. Nombor 10-nya tuan-tuan, apakah lagi alasan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kepada kita, nak ampun dosa kita, adalah puasa itu merupakan syafaat. Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan itu merupakan syafaat untuk kita sebenarnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan mengizinkan kepada dua perkara untuk mensyafaati hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa mereka berdua? Jadi as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani. As-siyamu wal Qur'an, puasa dan Al-Quran, dua-dua ni akan mensyafaati kita daripada masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia syafaat, recommend kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dalam kitab At-Targhib muka surat 84. Quran dia syafaat macam mana? Quran kata, ya Allah, ya Allah, aku telah mendirikan orang ini, dia bangun semayang tarawih sepanjang malam. Ya Allah, aku telah bangun dia untuk dia qiyamul lail dan baca Al-Quran sepanjang malam. Ya Allah, aku syafaati dia. Ya Allah, jangan kau masukkan dia dalam api neraka. Asyam pula kata, puasa kata apa? Ya Allah, aku telah laparkan orang ini, hamba-Mu ini, ya Allah, pada siang harinya dia berpuasa semata-mata untuk dapat keredaan-Mu, ya Allah. Maka dengan sebab itu, ya Allah, keampunan dosa dia dan masukkanlah dia dalam neraka, dalam syurga-Mu, ya Allah. Jadi asyam wal Quran, puasa dan Al-Quran akan mensyafaati kita pada hari kiamat. Jadi puasa itu sendiri dan Al-Quran itu tuan-tuan adalah merupakan alasan yang Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Ada satu pintu, tuan-tuan selalu dengar ustaz-ustaz ceramah, satu pintu dalam syurga nanti disebut pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni satu pintu khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang mana? Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi pintu khusus Ar-Rayyan, orang yang berpuasa saja akan masuk syurga melalui pintu ni. Kita nak faham mudah, kita pergi airport ataupun kita daripada luar negara nak balik Malaysia kan, bila sampai di immigration ni kita tengok dia ada bahagian foreigner, dia ada pasport Malaysia. Kita tengok orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Indonesia, orang seberang dan sebagainya, mereka beratur panjang nak cop pasport ni, nak masuk negara kita ni. Kita ada bahagian pasport Malaysia, masuk situ, tak pasport, tak, keluar. Pintu khusus untuk rakyat Malaysia. Demikian dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti, Allah Ta'ala khususkan satu pintu yang khusus yang bernama Ar-Rayyan. Allah Ta'ala khususkan bagi orang yang berpuasa di atas dunia dulu. Ini juga merupakan alasan Allah nak ampun maghfirah dosa-dosa kita di atas dunia dulu. Subhanallah.
Nombor 11 tuan-tuan, apakah lagi alasan Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun dosa kita? Allahu Akbar. Yang mana 3 perkara Allah Taala telah janji jadikan asbab Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita, ma taqaddama min zanbih wa ma ta'akhkhar. Apa yang telah terdahulu, ma taqaddama saja. Apa yang terdahulu daripada dosa-dosa kita Allah Taala ampun habis. 3 perkara. Apa pertama? Ustaz-ustaz kita selalu baca. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min zambi. Pertama, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah. Dia yakin pada Allah, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, ihtisaban. Dia berdoa, dia berpuasa dengan ihtisab. Ihtisab maksud apa? Dia menggambarkan pahala-pahala ganjaran yang Allah akan kurniakan kepada dia. Pada bulan Ramadan, apa ganjarannya? Ghufirallahu ma taqaddama. Allah diampunkan dosanya yang telah terdahulu daripada dosa-dosa. Yang kedua, man qama ramadhana. Tadi man shoma. Yang kedua pula man qama ramadhana. Barang siapa yang bangun malam, baik dia tarawih ataupun qiyamul lail, imanan wa ihtisaban, dengan keadaan beriman dan ihtisab, demikian ghafarallahu lahu ma taqaddama. Allah Taala akan ampun dosa yang telah terdahulu. Puasa itu sendiri, yang kedua bangun itu sendiri, qiyam itu sendiri. Yang ketiga, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun pada Lailatul Qadar pula. Tadi secara umum bangun pada sepanjang malam. Ini barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa yang telah terdahulu daripada sekian dosa-dosa dia. Jadi tuan-tuan, hakikat dalam hadis ini sebenarnya hakikatnya Allah Taala nak ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hakikat sebenarnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Tapi Allah Ta'ala kadang-kadang jadikan alasan bangun malam. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan alasan puasa itu sendiri. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan alasan bangun pada malam Lailatul Qadar. Hakikatnya memang Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Macam kita dengan anak kita lah, kita nak bagi hadiah kepada dia kan. Kita buat sikit alasan. Okey, Along pergi cuci sikit bahagian dapur tu, kita memang nak bagi dah. Jadi cuci bahagian dapur itu sebagai alasan yang ayah nak bagi hadiah pada anak dia. Demikian Allah Ta'ala memang nak ampun dosa kita. Allah hanya buat alasan sedikit, itu sedikit, ini sedikit, semata-mata nak ampun dosa kita. Dan yang terakhirnya, nombor 12-nya, Allahu Akbar. Allah, puasa itu sendiri Allah Ta'ala kata, akulah balasannya. Bila kita puasa, kita tengok dalam amalan-amalan lain, perkara yang ajib sekali. Pahala ibadat-ibadat yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah sebut dah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semayang banyak ni dapat ni, semayang tahajud dapat ni, baca Quran dapat ni, sedekah banyak ni. Tetapi bila mari tentang puasa, Allah Ta'ala kata, buat amal dan kamu tulis pahala mereka untuk amalan-amalan lain. Tetapi tidak, Allah Ta'ala tak kata pada malaikat, kamu tulis amalan-amalan berpuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sawmu li wa ana ajzi bih. As-sawmu li, puasa untuk aku. Amalan lain mungkin untuk dapat pahala kamu, untuk apa itu, manfaat kamu. Tapi puasa ni Allah Ta'ala kata khusus, as-sawmu li, puasa untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri. Dia tak ada ganjaran puasa ni, aku sendiri yang akan bagi ganjaran puasa pada umat aku, pada hamba aku pada hari kiamat nanti. Wa ana ajzi bih, itu satu syarat, wa ana ajzi bih, aku sendiri. Dan maksud yang kedua, as-sawmu li wa ana ujzi bih, puasa untuk aku, ganjarannya apa? Dan akulah sebagai ganjaran orang yang berpuasa. Dapat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu sendiri sebagai ganjaran orang yang berpuasa. Maknanya amalan-amalan lain Allah Ta'ala bagi, pulang dapat ni, bagian dapat ni. Tapi puasa Allah Ta'ala kata, aku sendiri yang akan bagi pahala kepada orang yang berpuasa ni. Aku sendiri akan tetapkan apa dia akan dapat. Ataupun makna yang kedua, aku sendirilah balasan kepada orang yang berpuasa. Tuan-tuan,
Dalam hadis qudsi menyebut, ya ibn Adam, in wajadtani wajadta kulla syai' wa in faqadtani faqadta kulla syai' wa ana khairu min kulli syai'. Wahai anak Adam, sekiranya kamu mendapati aku, kalau kamu dah dapat aku, wajadta kulla syai', kamu telah dapat segala-galanya. Wa in faqadtani, tetapi kalau kamu dapat segala-galanya, harta milik kamu, dunia milik kamu, 7 petala langit, 7 petala bumi milik kamu, tapi faqadtani, kamu masih tak dapat aku. Makna apa? Kamu masih belum dapat cinta aku, kamu masih belum dapat rahmat aku, kamu masih belum dapat kebesaran aku dalam hati kamu. Faqadta kulla syai', sesungguhnya hakikatnya kamu tak dapat apa-apa. Kita yang kita nampak banyak nikmat Allah bagi, nampak tu perbezaan tu macam-macam kita nampak, kita rasa dapat, tapi sebenarnya kita kosong di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut, wa ana khairun min kulli syai', aku lebih baik daripada setiap segala sesuatu. Untuk faham perkara ini, saya nak akhir kuliah kita pada hari ini. Nak faham analogi dapat Allah ni macam mana, ada satu latifah disebut oleh ulama dalam kitab mereka. Ada satu cerita pada satu zaman raja, dia telah putuskan kepada qasid, yakni utusan dia, pergi pada segenap kampung, iklankan. Dia iklan apa? Maka utusan tadi pergi segenap kampung, dia iklan, hai penduduk kampung, hari ini raja sultan telah buat iklan, siapa pergi ke istana raja lepas asar hari ini, tangan dia sentuh benda apa, dia akan dapat benda tadi. Benda tadi akan jadi milik dia. Bila tiba lepas asar hari Jumaat, maka berpusu-pusulah orang masuk istana raja. Macam cerita apa Piramli tu kan, pakat ambil balah Piramli musuh tu, macam tu lebih kurang. Maka ada yang pegang kerusi raja, ada yang pegang almari raja, ada yang pegang kipas raja, pegang tu, pegang ni, macam ni, macam-macam. Kenapa? Apa tangan aku pegang apa, dia akan dapat benda tadi. Kalau zaman kita ni pakat pegang Porsche raja lah. Pakat pegang macam-macam. Ada wazir kepada sultan tadi, dia panggil Iyas. Si Iyas ni, dia adalah pembantu raja, wazir kepada raja. Dia seorang pergi pegang kepala raja, pegang kepala raja. Orang lain kata, orang lain pegang kipas raja, pegang kursi meja raja, kamu pegang kepala raja, kenapa? Raja tanya, kamu duk pegang kepala aku, apa hal? Maka dia jawab apa? Dia kata, kan tuanku dah iklan tadi, tangan pegang kat mana dia adalah milik. Sekarang saya pegang kepala raja, raja adalah milik saya, apa saja milik raja adalah milik saya. Saya nak fahamkan, wa in wajadtani wajadta kulla syai'. Allah Taala kata, kalau kamu dapati aku, kamu dapat segala-galanya. Budak kecil tuan-tuan kalau pergi fasa Ramadan apa kan, dia nak ayam golek kan, dia tunjuk nak ni, tuan dia kata, duit ada tak dik? Dia tunjuk apa? Mary Piche belakang aku. Siapa? Ayahku. Kita tuan-tuan, walaupun tak ada apa tuan-tuan, dari segi materialnya, duitnya, harta dunianya, tapi kalau kita ada Allah, wajadta kulla syai', Allah Ta'ala akan bagi kepada kita segala kehendak kita. Walakum fima tashtahi walakum fima anfusukum tad'un. Dalam syurga nanti, apa saja kehendak kita, apa saja terdetik dalam hati kita, kita nak apa, itulah yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang mana dia sediakan amal di atas dunia ni, atas dunia lagi Allah Taala bagi sifat-sifat orang syurga. Tak perlu angkat tangan pun terniat dalam hati, Allah terus bagi cash. Nak tahu? Jadilah wali Allah. Oh, dapat tahu? Terdetik je dalam hati apa nak, Allah Taala akan hantarkan. Mudah-mudahan 12 alamat, 12 alasan yang kita sebut, kita bincang tadi, mudah-mudahan kita grab. Kita masih ada 15 hari, 16 hari lagi lebih kurang untuk kita grab alasan-alasan tadi, supaya Allah Ta'ala ampun segala dosa. Yang penting Allah Ta'ala ampun dosa tuan-tuan. Kita nak mati dalam keadaan Allah maghfirah kita dan masuk syurga bighairi hisab. Nabi SAW sebut, al-halalu, benda yang halal, hisab, wal haram, iqab, dan benda yang haram akan diazab Allah Ta'ala. Sayyidina Aisyah kata, siapa yang akan dihisab Allah Ta'ala, maka celakalah dia. Atas dunia ni kalau mari audit kan, interior audit pun dah pening. Petang lagi yang mari yang besar punya audit dah pening, tak boleh tidur malam. Kalau Allah Ta'ala mula hisab kita, habislah kita tuan-tuan. Yang penting kita minta pada Allah Ta'ala, Allah ampun dosa kita, maghfirah kita, dan Allah masukkan kita dalam syurga Allah Ta'ala bighairi hisab. Dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW
terselamat daripada neraka, masuk syurga Allah Ta'ala bighairi hisab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana bi ta'atik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ta'ala sayyidina habibih Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa.